Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Hakimi bin Ahmad dari DCN 6A akan menerangkan tentang pengenalan aplikasi mencari jodoh atau dating. Aplikasi mencari jodoh atau dating ni membawa masuk tempat untuk lelaki atau perempuan mencari jodoh atau pasangan hidup mereka. Dan juga pada zaman sekarang, kebanyakan remaja mahir menggunakan aplikasi mencari jodoh untuk mereka mencari pasangan untuk meluahkan perasaan dan sebagainya. Tetapi ada sesetengahnya menggunakannya untuk kegunaan yang salah. Banyak aplikasi telah dilancarkan serta menawarkan pelbagai perkhidmatan untuk penggunanya menjalani hubungan kekasih dan tidak terkecuali yang menjadikan ia sebagai jodoh online yang berstatus halal. Apabila mereka semakin rapat dan lebih-lebih kepada golongan remaja, akan timbul peringkat seterusnya iaitu couple. Sehingga kini ramai pasangan couple yang terdiri daripada remaja dapat dijumpai di kawasan bandar, dan apabila ditanya kepada mereka bagaimana mereka berkenalan sesama sendiri, mereka memberi jawapan mereka berkenalan secara online atau di aplikasi mencari jodoh seperti Tinder dan sebagainya. Seterusnya saya akan paskan kepada Afiq untuk menerangkan tentang jenis-jenis aplikasi yang ada dalam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Zakwan bin Muhammad Rozi, ICN 19010113. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang jenis-jenis aplikasi dating. Senarai aplikasi dating. Yang pertama, WeChat. Aplikasi asas ini kebiasaannya diakses oleh golongan pelajar sekolah. Di sini, para pengguna boleh berkongsi gambar dan pelbagai mesej dan imej yang tidak bertapis. Selain daripada merosakkan diri pengguna, aplikasi ini juga dikhawatiri akan merosakkan bahasa yang digunapakai oleh kebanyakan rakyat Malaysia, yakni bahasa Melayu. Hal ini boleh menjatuhkan martabat bahasa Melayu di mata orang yang bukan Melayu yang ada di sekeliling kita. Seterusnya ialah Tinder. Tinder adalah aplikasi bagi golongan elit untuk melakukan aktiviti yang tidak bermoral. Hal ini kerana aplikasi ini mengenakan bayaran kepada pengguna yang hendak melayari aplikasi ini secara terus dan tidak terhad. Aplikasi ini diperkenalkan pada 15 Julai 2019. Seterusnya ialah MeChat. MeChat adalah satu aplikasi yang diperkenalkan pada November 2018. Aplikasi ini dianggap berbahaya kepada Muslim kerana para pengguna aplikasi ini sering berkongsi gambar-gambar lucah dan perbualan mengenai perlakuan lucah banyak terdapat di sini. Aplikasi ini sama seperti aplikasi WeChat. Seterusnya ialah Muzmatch. Muzmatch adalah satu aplikasi dating yang tidak terhad di Malaysia. Aplikasi ini target utamanya ialah para muslimin di seluruh dunia. Hal ini kerana di website Muzmatch ini tertera tagline "Where Single Muslims Meet". Aplikasi ini telah diperkenalkan pada 10 April 2015. Yang terakhir adalah Muslimah. Muslimah pula adalah satu dating app yang direka dan dicipta khas untuk para muslimat di seluruh dunia. Aplikasi ini diperkenalkan pada 30 Mei 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Syazwan bin Zulkhairi dari DCN 6A. So hari ini saya akan terangkan
kesan-kesan buruk tentang aplikasi dating ataupun pasangan jodoh online. So bahana aplikasi cari pasangan atau jodoh online. So yang pertama ialah dia buka peluang untuk curang. Hal ini kerana ada sesetengah aplikasi yang sangat tidak relevan bagi mereka yang sudah berpasangan atau berkahwin. Ianya hanya akan mengundang malapetaka kepada keharmonian rumah tangga yang terbina. Dalam erti kata lain, buka peluang untuk curang. Seterusnya, sudah banyak aplikasi dicipta dalam mencari jodoh yang sama seperti ini. Malah mereka mengetahui perkhidmatan aplikasi ini akan mendatangkan banyak keburukan dari kebaikan. Ia juga akan disalahgunakan oleh kaum lelaki terutamanya yang sudah berkeluarga. Menurut kajian pihak berwajib seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Jabatan Agama, hanya sedikit peratusannya melibatkan golongan wanita menyalahgunakan aplikasi ini. Seterusnya, ini juga kerana ianya akan membuka lebih luas peluang berlaku perkara-perkara tersebut. Antaranya, yang pertama, keretakan dalam keluarga. Yang kedua, porak-poranda rumah tangga. Yang ketiga, penipuan kewangan. Yang keempat, pemalsuan identiti. Yang kelima, pemerasan atau ugutan jenayah. Yang keenam, dendam. Yang ketujuh, tekanan emosi. Yang ke-8, gangguan seksual. Yang ke-9, kecurangan. Dan yang ke-10 ialah jenayah kekerasan. Yang kedua pula, ada juga individu ataupun dia ingin mencari keseronokan atau komitmen. Tidak dinafikan ramai di antara yang berakhir dengan kebahagiaan hingga ke jenjang berlamin. Tapi ada aplikasi yang agak keterlaluan dan berbahaya, di mana aplikasi ini mempunyai tema khusus, iaitu chat, panggil flirt atau dating. Kesimpulannya, secara terang hanya untuk berseronok dan tidak mahu sebarang komitmen. Ramai juga yang terberdaya apabila sanggup berkongsi gambar peribadi serta tidak bermoral apabila pasangan masing-masing memujuk untuk tujuan tatapan atau simpanan. Namun akhirnya hubungan tersebut gagal. Gambar tersebut pula boleh tersebar untuk tujuan tertentu. Seterusnya, namun ianya menjadi satu keburukan sekiranya aplikasi ini digunakan secara yang pertama, berkomunikasi dalam talian tidak membolehkan anda melihat pelbagai komunikasi bukan lisan. Sekiranya keakraban akan menjadi kurang jika dibandingkan dengan bercakap secara bersemuka. Yang kedua, komunikasi dalam talian juga boleh menyukarkan anda untuk mengetahui siapa diri sebenarnya. Sebab dalam online kita boleh edit gambar apa semua, boleh tipu. Yang ketiga pula, tidak semua dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan, dan bagi mereka yang mencari pasangan hidup melalui temu janji dalam talian akan menghadapi sejumlah besar maklumat palsu, penipu, love scammer atau motif tersembunyi dalam proses perkenalan tersebut. Yang keempat, hampir separuh pengguna hanya menggunakan aplikasi ini untuk bersenang-senang dan selebihnya lebih cenderung untuk kepuasan seksual. Yang kelima, kebanyakan pengguna tidak akan memberikan data sebenar diri mereka kerana mereka juga takut untuk menyiarkan dan berkongsi maklumat peribadi mereka secara meluas di laman sosial. Malah ada juga memberikan data palsu kerana mereka ingin memberikan tanggapan yang tinggi terhadap pengguna lain. Contohnya, kerjaya yang hebat, berpendapatan tinggi, serta alamat kawasan kediaman. Jadi, kesimpulannya, kesedaran sangat penting di dalam membuat turun
aplikasi temu janji ataupun dating app di dalam talian. Perlu peka kepada keperluan aplikasi tersebut. Buat kajian kebaikan dan keburukan sesuatu aplikasi tersebut. Yang kedua, sentiasa mencegah daripada menjadi mangsa. Dapatkan tips keselamatan online dating dari pihak SKMM, pihak polis dan NGO yang berkaitan seperti Pertubuhan Pengamal Pencegah Jenayah Kuala Lumpur, KLC PPA. Yang ketiga, jika terdapat perkara mencurigakan yang terjadi semasa temu janji dalam talian atau secara bersemuka, cuba elakkan dari meneruskan perbualan atau meneruti arahan atau ajakan pasangan maya anda. Mungkin mereka berniat untuk melakukan perkara yang buruk atau anda akan diugut untuk sesuatu yang berbentuk seksual. Yang keempat pula, apabila anda telah terpedaya atau ditipu dan dijadikan mangsa oleh pasangan online dating, jangan sesekali berdiam diri atau berahsia. Sila berkongsi maklumat dengan rakan yang anda percayai sebelum ianya menjadi lebih parah. Akhir sekali, kita perlu buat laporan polis atau kepada SKMM apabila ianya melibatkan data peribadi, gambar peribadi yang boleh disebarkan untuk tujuan tertentu macam ancaman nyawa, tekanan emosi yang mungkin boleh menyebabkan berlaku perkara yang buruk sama ada kepada anda sebagai mangsa atau family anda atau keluarga anda. Sekian, terima kasih dari saya.